This call is now being recorded. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah ialah Cikgu Nur Azlan bin Abdul Rahman. Pada tahun ini saya akan mengajar mata pelajaran pendidikan Islam untuk kelas permata da'i dan juga permata ihsan. Ya. Nampaknya kita masih lagi meneruskan pembelajaran dan pembelajaran daripada pengajaran dan pembelajaran dari di rumah. Baik, pada tujuan saya membuat video ini ialah saya ingin membimbing para pelajar bagaimana untuk melaksanakan modul PDPR yang telah para penjaga ambil pada minggu yang lalu. Okey, baik. Saya rasa semua orang dapat modul yang sama ini. Modul modul pembelajaran di rumah untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Okay, seperti biasa, kita mestilah tulis nama kita. Sebagai contohnya kat sini. Jangan lupa tulis nama. Katalah nama Ali. Ali. Ali bin Abdullah. Tulislah nama sendiri. Jangan lupa tulis bin atau binti. Kadang-kadang ada yang tulis tu dia tulis nama dia saja. Tak ada nama ayah. Kemudian tandakanlah kelas. Kalau kelas da'i, pangkah pada da'i. Kalau ihsan, pangkahlah pada ihsan. Da'i, pangkah pada da'i. Panduan. Pohon kerjasama para penjaga untuk membimbing anak-anak melaksana sebaik mungkin modul ini. Saya faham tahap anak-anak kita tak sama. Ada yang bagus, ada yang sederhana, mungkin ada yang lemah, ada yang tak dapat membaca. Tapi insya-Allah kalau ada kerjasama daripada penjaga, kita akan dapat melaksanakan modul ini dengan sebaik mungkin. Modul yang telah lengkap diselesaikan ini mestilah dipulangkan kembali kepada pihak sekolah untuk tujuan. Kalau ada kerjasama daripada penjaga, kita akan dapat melaksanakan modul ini dengan sebaik mungkin. Modul yang telah lengkap diselesaikan ini mestilah dipulangkan kembali kepada pihak sekolah untuk tujuan pentaksiran. Tarikh akan dimaklumkan kemudian. Lazimnya modul yang telah siap ni diserahkan kembali kepada sekolah apabila hendak mengambil modul yang baru. Pelaksanaan modul ini adalah fleksibel, iaitu bergantung kepada kelapangan masa para penjaga. Tak semestinya kalau dalam jadual tu, contohnya minggu ni pendidikan Islam hari Jumaat, buat hari Jumaat. Kalau tak sempat sepanjang minggu ni, mungkin para penjaga hanya sempat untuk membantu anak-anak pada hujung minggu Sabtu Ahad pun boleh dibuat. Keempat, kerjasama daripada penjaga dalam menjayakan modul ini amatlah dihargai dengan ucapan jutaan terima kasih. Baik, minggu ini minggu kedua, tarikh mula 25 hari bulan 1 hingga 29 hari bulan 1. Ada 3 tugasan, jumlah muka surat ada 3. Tugasan yang pertama adalah jom solat. Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan waktu anda mengerjakan solat pada hari ini. Contoh, solat subuh pada 6.50 pagi. Bagi mereka yang uzur, catatkan waktu masuknya solat berkenaan pada hari ini. Jadi contoh yang pertama, solat. Solat ada solat apa? Solat fardu solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kemudian waktu dikerjakan. Ini yang kena isi ini Kemudian solat ni buat bersorangan ke, berjemaah ke ataupun uzur. Baik. Contoh saya buat kat sini. Solat subuh pada pukul 6.50 pagi. Jadi dalam kotak ni tulislah 6.50 pagi. Pukul berapa buat. Kemudian kalau bersorangan tulis bersorangan, kalau berjemaah tulis berjemaah. Kalau berjemaah tulislah berjemaah. Kata solat subuh tadi berjemaah dengan mak dan ayah. Alhamdulillah.
berjemaah. Begitulah seterusnya, lengkapkan sehingga habis. Okey, Zuhur katalah mayang pukul 2 petang. Okey, mak dengan ayah tak ada, mungkin berseorangan. Okey, kemudian asar. Mungkin pukul 5 petang. Mungkin mak dah balik kerja lebih awal, boleh jemaah dengan mak. Kemudian maghrib, mungkin sekarang berapa? 7.45, mungkin 7.45 semayang. Tunggu semua orang dah mandi, siap. Berjemaah. Ini contoh-contoh saja ya. Boleh buat catatan. Kemudian saya faham, mungkin pada yang perempuan mungkin akan uzur lah. Laki-laki tak uzur lah setahu saya, tapi selalunya mereka perempuan kadang-kadang mungkin uzur. Okey, kalau uzur, katalah sekarang isyak masuk ke berapa? 8.40, 45, 47. Saya tuju lah, 45 malam. Okey, dia pelajar perempuan uzur. Macam mana nak semayang tak boleh kan? Tak apa, catatkan saja waktu solat isyak masuk ke berapa dan buat catatan tepi ni uzur. Okey. Selesai tugasan 1. Baik, tugasan kedua ialah penilaian kendiri berwuduk. Penjaga diminta menunjukkan mana-mana klip video berwuduk asalkan dapat memudahkan anak-anak untuk berwuduk dengan betul. Para penjaga diminta membimbing anak-anak untuk berwuduk. Nilaikan kebolehan anak-anak untuk berwuduk dengan menjawab senarai semak di bawah. Tandakan pangkah pada yang berkenaan. Senarai semak. Soalan 1. Nama pembimbing murid berwuduk. Kalau mak, tadi apa? Ali bin Abdullah kan? Mungkin mak dia nama Siti. Siti binti Hashim. Apa dah kata ni? Mak. Tu lah mak. Okey. Mak. Mak. Tak apa. Padam dulu Okey. Hubungan dah ada di bawah rupanya. Tak apa. Kalau dah tulis ni pun tak apa. Biar pun boleh, padam pun tak apa. Tapi eloknya hubungan pembimbing dengan murid kita tandakanlah kat sini. Tadi apa? Ibu Okey. Tanda saja. Ibu sini pangkah. Okey. Okey, yang atas ni padam. Okey, Siti binti Hashim, ibu ataupun mak. Okey. Kemudian nyatakan tarikh bimbingan dibuat. Contohnya hari Sabtu, katalah apa ni tak sempat buat pada hari Jumaat, iaitu jadual sepatutnya untuk mata pelajaran pendidikan Islam, mungkin kata boleh buat hari Sabtu. Sabtu berapa hari bulan? Kita tengok. Sabtu 30. Okey. 30. 1, 20, 21. Okey. Kemudian ikutlah langkah-langkah macam untuk buat solat. Okey, soalan 4. Membaca bismillah sebelum mula berwuduk. Okey, mungkin pada awal-awal ni mungkin lemah kan, mungkin masih belum lakukan. Tandakan ikut tahap lah.
Kalau dapat dilakukan tanpa bimbingan, tandalah dapat dilakukan tanpa bimbingan. Kalau tak dapat dilakukan dengan bimbingan, tandalah tak dapat dilakukan walaupun dengan bimbingan. Okey, tapi saya percaya anak-anak semua ni boleh sekurang-kurangnya dapat dilakukan dengan bimbingan. Mungkin ada yang tak dapat lakukan dengan bimbingan, tapi majoriti saya tahu ada pada kat sini, insya-Allah dapat dilakukan dengan bimbingan. Membaca bismillah sebelum mula berwuduk. Kemudian yang kelima, membasuh pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Dapat dilakukan dengan bimbingan. Okey, tanda. Ini contoh ikut tahap masing-masing. Soalan ke-6, berkumur dan membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Jadi penilaian daripada mak tadi kata dapat dilakukan dengan bimbingan. Tanda. Yang ke-7, membaca niat wuduk sebelum membasuh muka. Kena niat. Tahu tak niat macam mana berwuduk ni? Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Niat di mulut dan di hati. Soalan yang ke-8, membasuh muka sebanyak 3 kali. Boleh tak buat? Kata dapat dilakukan dengan bimbingan. Maka soalan yang ke-9, membasuh pergelangan tangan kanan dan kiri sehingga ke siku sebanyak 3 kali. Kalau dapat dilakukan bimbingan, tanda. Menyapu air di kepala sebanyak 3 kali. Macam mana tahapnya? Kalau dapat dilakukan dengan bimbingan, tanda. Begitulah seterusnya sampai habis. Soalan ke-11, membasuh telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Dapat dilakukan tanpa bimbingan, dapat dilakukan dengan bimbingan, tak dapat dilakukan walaupun dengan bimbingan. Katalah boleh dilakukan, dapat dilakukan dengan bimbingan. Soalan yang ke-12, membasuh kaki kanan dan kaki kiri sehingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Bagaimana? Dapat dilakukan dengan tanpa bimbingan kah? Dapat dilakukan dengan bimbingan atau tak dapat dilakukan walaupun dengan bimbingan? Katakan boleh dilakukan dengan bimbingan, tandalah dapat dilakukan dengan bimbingan. Soalan yang ke-13, berwuduk secara tertib mengikut aturan ataupun langkah yang betul. Dapat dilakukan dengan bimbingan ataupun tanpa bimbingan ataupun tak dapat dilakukan dengan bimbingan. Katakan dapat dilakukan dengan bimbingan. Tandalah dapat dilakukan dengan bimbingan. Soalan ke-14, menggunakan air secara berhemah ketika berwuduk. Adakah dapat dilakukan tanpa bimbingan, dapat dilakukan dengan bimbingan ataupun tak dapat dilakukan walaupun dengan bimbingan? Katakanlah dapat dilakukan dengan bimbingan, tandalah dapat dilakukan dengan bimbingan. InsyaAllah saya percaya jika bimbingan ini berterusan, lama-lama anak-anak akan dapat berwuduk dengan sendiri. Baik, tugasan yang ketiga untuk minggu ini ialah lakuan solat. Dah ambil wuduk mesti dah semayang kan? Awal-awal tadi pun tugasan pertama pun kita merekodkan waktu kita semayang. Jadi lakuan solat. Okey, arahan, jawab semua soalan berikut dengan menandakan tanda pangkah pada ruangan yang disediakan. Okey, sebelum solat kita hendaklah tempat kosong bagi yang mampu. Ni apa dia buat ni? Adakah dia baring ke gambar ni? Ataupun gambar dia berdiri tegak? Siapa tahu? Ini gambar dia baring ke berdiri tegak? Ini adalah gambar berdiri tegak. Okey, jadi tandakanlah langkah pada jawapan yang berkenaan. Okey. Soalan yang berikutnya, gambar berikut. Lelaki di bawah ini sedang melakukan apa ni? Adakah dia rukuk ataupun takbiratul ihram? Yang ini saya tak nak bagi jawapan. Saya mohon penjaga bimbinglah anak-anak untuk menyatakan apa dia perbuatan yang laki-laki ini buat ni.
Rukuk ke ataupun takbiratul ihram. Soalan yang ketiga, lelaki ini sedang membaca apa ni? Adakah dia membaca surah Fatihah ataupun dia membaca tahiyat akhir ni pada kedudukan yang macam ini? Okey. Soalan yang keempat, lelaki di bawah ini sedang buat apa ni? Adakah dia rokok ataupun dia sujud? Soalan yang kelima, lelaki di bawah ini sedang apa dia buat ni? Adakah dia rukuk ataupun sujud? Soalan yang keenam, lelaki di bawah ini sedang duduk antara dua sujud ataupun melakukan tahiyat akhir. Yang mana dia buat ni? Kita tengok kaki dia kan. Soalan yang ketujuh, lelaki di bawah ini sedang duduk antara dua sujud ataupun tahiyat akhir. Soalan yang ke-8, lelaki di bawah ini sedang membaca apa ni? Surah Al-Fatihah kah ataupun tahiyat akhir? Dan yang ke-9, lelaki di bawah ini sedang memberi salam ke arah kanan ataupun kiri. Tengok gambar ni. Bagi salam mana? Kiri ke kanan? Kanan ke kiri? Okey. Jadi setakat itulah sahaja tugasan untuk minggu ini. Jika para penjaga ada masalah, boleh tanya sama ada call saya ataupun WhatsApp. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.